Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sekejap tadi memberikan ucapan haluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Pasir Simpur, Kuala Ping, Hulu Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian. Kita ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala yang memberi izin kepada kita berada malam ini di Kampung Pasir Simpur dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita buat ini terkira sebagai amal soleh yang akan dicatatkan dalam buku amalan kita, insya-Allah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia ini dan menjadi harta yang akan kita bawa bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan ini saya akan tazkirah dahulu lebih kurang setengah jam, dan masa selebihnya akan digunakan untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan. Soalan ada dah sebahagian di atas meja saya, dan siapa yang berhajat nak bertanya soalan dan belum lagi menulis, boleh hantar tulis dan hantar soalan itu ke hadapan, ke meja hadapan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalu ma yuqda bainan nas yaumil qiyamah bid dima wa awalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah atau kama qala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, aku mendengar ataupun Nabi SAW bersabda, awalu ma yuqda bainan nas fid dima, perkara yang pertama yang akan diputuskan antara manusia pada hari kiamat ialah tentang darah. Wa awalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah, dan amalan yang pertama akan dikira atas seorang manusia pada hari kiamat ialah solat. Hadis ini riwayat Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jam Kabir. Maksudnya dua perkara besar yang akan disoal, akan dibicarakan ke atas kita manusia pada hari kiamat. Kita belajar dah 6 rukun iman. Yang pertama, beriman dengan Allah. Kita percaya sungguh-sungguh dah. Beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan rasul, beriman dengan hari kiamat dan qada-qadar. Maka di antara beriman dengan hari kiamat, kita percaya yakin sungguh, bukan seperti orang kafir percaya, iaitu kita akan disoal, kita akan dibicarakan di padang mahsyar, iaitu sebuah padang yang ada pada bumi yang baru, di mana didirikan mahkamah. Kalau sebut mahkamah, dia tempat melaksanakan hukum. Kalau berang dia mahkamah. Tak, kalau berang ada bandar Kuala Terengganu ada. Tempat apa mahkamah tu? Bukan tempat orang makan angin. Bukan tempat orang makan-makan nasi lapar perut, tak, tempat jatuh hukum. Maka kita balik nanti di hari kiamat akan dibicarakan untuk dijatuhkan hukum. Hukum dia dua saja, hukum baik, hukum tak baik. Mudah-mudah cakap hukum baik masuk syurga, hukum tak baik masuk neraka, betul tak? Jadi kita nak pilih tu, pilih sekarang ni lah. Di Kuala Berang ni, di Pasir Simpur ni. Nak masuk neraka ke syurga, sini pilih. Bukan di akhirat. Di akhirat tadi kat kita tak ada dah fardu ain, ngaji kitab tak ada dah. Tempat jatuh hukum. Sini pilih nak pilih nak masuk syurga. Orang mana? Orang Pasir Simpur. Kena buat gini.
Mu orang mana Kuala Lumpur nak masuk dia, nak masuk neraka, mu kena buat gini. Jalan ni ada dua. Nah, kerana dua ni lah akhirat kita. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kumpulan masuk syurga, nah satu kumpulan masuk neraka. Dua tu saja. Nah, tapi kalau atas darat dia banyak pusing. Nah, kalau dia ada roadblock kat Kuala Lumpur tu pusing mula datang Sungai Tong. Ada roadblock Sungai Tong dia masuk Tampasung. Banyak boleh konang. Nah, sampai Tajing dia roadblock pusing balik kok matang. Akhirat dah. Satu kumpulan akan dibawa ke syurga, tak boleh undur dah. Satu kumpulan masuk neraka. Nah, di mana nak pilih? Sini. Akhirat tempat dibicarakan. Antara yang awal-awal dibicarakan, Nabi sebut dalam hadis ni lah, awalu ma yuqda bainan nas fid dima. Awal-awal hukum perbicaraan antara kita hari kiamat tentang darah. Darah benda, darah haid kan. Darah nipah kan. Maksud darah di sini ialah perbuatan zalim yang kita lakukan pada orang lain. Sama ada keluar darah seperti tembok, tikam, bunuh, atau tak keluar darah, lebam, bekok, nak patah, cedera. Sama ada hidup atau mati, maknanya kita menyakitkan orang lain, maka kita akan masuk mahkamah. Atas dunia masuk mahkamah juga. Tapi kalau kita orang besar-besar, lepas. Kalau kita orang kecil-kecil, baru kena J. Itu atas dunia. Sebab akhirat dah lepas. Raja yang paling besar, Raja Fir'aun, boleh lepas tak? Dah lepas. Tapi atas dunia, kalau orang Tajing curi Nescafe 3 bulan aja. Pasal apa? Pasal orang miskin. Acik dia orang politik. Menteri ke apa. 100 juta curi, dibebaskan. Tapi bukan Malaysia dah tu, jangan politik pula. Tu berlaku di Afrika. Gitulah. Jadi semua yang berlaku sekarang menjadikan kita sebenarnya bertambah yakin hanya hukum Allah yang adil, hukum manusia itu tak betul. Betul tak? Jadi haram hukumnya menyakiti orang lain. Apatah lagi sampai keluar darah. Apa tu? Fidima maksudnya pada tentang darah, maknanya dalam bab menyakitkan orang lain. Walaupun tak keluar darah, hukumnya haram. Jangan awak cerdik pula. Semalam dengar ustaz kata haram kalau kita tikam orang keluar darah. Jadi tak tikam kawan dia terajang. Lagi ditumbuk tak keluar darah. Air tumbuk atas perut, hukumnya sama. Menyakiti orang lain hukumnya haram. Bahkan menyakiti binatang haram. Binatang, padahal binatang tu takkanlah sama nilai dengan manusia, haram. Termasuk dalam perkara beribadah haram juga. Contoh dalam bab korban, geret lembu sampai sakit lembu, haram. Padahal nak buat korban, padahal nak cari pahala, padahal Tuhan suruh, tapi tak erti, dia menyakitkan hayawan, tidak beradab dengan hayawan, jadi sakit hayawan sebelum sembelih. Ramai tengok raya korban baru ni. Antaranya rotok kayu atas tekok binatang nak meleh. Tiang api buat atas tekok, tiang api. Nu jirit 6 orang, ada ni 4 orang. Kaki 4 orang sebelah pegang, soyok kaki lembu. Tu semua tu bodoh, tak erti bahasa belaka. Pasal apa? Pasal tak belajar. Faham lagi? Tak belajar. Nabi kata kalau kamu nak sembelih lembu, jagalah adab dengan lembu. Seorang laki-laki dia nak pergi sembelih lembu, dia terik telinga. Dia kata, "Hei, apa terik telinga? Pegang kepalanya." Sakit dia terik telinga. Nampak? Dia baru terik telinga. Kita dengan lembu tak ada adab, tak sekali ngetuk. Tahu tak? Pasal apa? Pasal kita kena tipu dah. Tak mengaji orang ngajar awal dah pergi dengar. Orang lain pas tamat kitab, habis kitab tamat. Kita dah harus benda. Alif beta W. Alif beta W. Faham tak ada? Tapi bukan wasit tipu lah. Tajing. Kerana apa? Kerana saat ni lah. Masalah kita ni. Belajar. Tak usah kata buat khianat pada orang. Khianat pada binatang pun tak boleh. Iza qataltum fa ahsinu fi qitlah.
apabila kamu dibenarkan membunuh haiwan, contoh kamu nak sembelih, maka hendaklah kelakuan kamu tu kelakuan yang baik. Jelas lagi. Jelas. Kita ikut suka kita. Kalau orang tak ada adab dengan lembu, dia nak sembelih lembu, dia pergi asah depan lembu. Padahal Nabi larang. Bang, jangan asah depan lembu yang kita nak sembelih. Jadi nganjing ke dia. Kita dah depan lembu. Mu tengok asap apa kamu? Tengok asap apa kamu? Lembu jawab, bodoh. Ada belajar kita ni. Hak tukang sembelih ni dak ngaji kita adab-adab sembelih. Adabuz zibah, adab-adab sembelih. Ngajilah. Adab dengan binatang. Nah. Apa? Hadhihi hayawan ibadah. Kata ulama, hayawan lembu yang nak sembelih esok ni hayawan ibadah. Dengan hayawan ni mu dapat tunggang pada hari kiamat masuk syurga. Azimu dhahayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Hendaklah kamu cari binatang-binatang korban yang gemuk-gemuk, yang besar-besar, yang sedap naik, kerana kamu akan naik binatang itu pada hari kiamat. Kita tak naik orang dakak dah. Nak hari kiamat lagi dah naik rezek. Bang, orang ada binatang korban, naik binatang korban. Orang yang ada sedekah kuda pada jalan perang, dia naik kuda tu. Kenapa? Benda yang kita jadikan ibadah atas dunia, itulah tunggangan kita pada hari kiamat. Jadi awal-awal kita akan bicarakan antara manusia fidima, tentang darah, maksudnya melukakan orang, sepak terajang orang, tumbuk orang, katak orang, khianat orang. Kata ulama, haram walaupun keluar setitik darah. Titik je. Titik darah. Haram. Apatah lagi bunuh orang. Allah, ni bunuh orang biasa. Orang yang bunuh orang, dia bunuh contohnya dengan pisau dia tikang. Dalam kitab-kitab hadis, dia akan bunuh tikang, dia akan tikang dia sendiri pada hari kiamat. Dengan senjata tu, hak dia bunuh orang. Berulang-ulang. Hak dia bunuh atas dunia sekali dia mati. Akhirat berulang-ulang. Lepas tu kan, ni ambil upah bunuh orang dia 5,000. Salah. Dia kata, tembok Tok Siap aku tak kenang. Lagi kata berebut nyapu nak sapu sujik. Apa nak bunuh orang. Ginilah kalau nak bunuh orang, rasa nak bunuh tak usah. Mu tumbuk sudahlah. Pun dia ambil nyawa orang pasal susah mu lagi. Dia mati sekali, mu mati berpuluh ribu kali dalam neraka lagi. Orang yang bunuh orang, neraka jahanam duduk. Dalam Quran kata, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang sengaja membunuh seorang Islam, maka balasannya di hari akhirat nanti neraka jahanam khalidan fiha, lama dia duduk dalam neraka. Kalau orang minum arak duduk 100 tahun, dia duduk 100,000 tahun. Hak berzina duduk 50 tahun, dia duduk 50,000 tahun. Nampak lagi? Kerana apa? Kerana ambil nyawa orang. Yang menghidup mematikan ni Allah. Allah ni yuhyi wa yumit. Jadi apa? Dia pula tukang ambil nyawa orang. Padahal semuanya betul lah dengan izin Allah. Tapi usaha daripada pembunuh. Bukan kata tukang bunuh. Orang yang nak membunuh, mempertahankan diri nak bunuh kau pun masuk neraka. Dalam satu hadis, Nabi kata, izal taqal muslimani bisayfihima, apabila dua orang Islam membawa senjata keduanya bergocok. Islam belaka. Orang pasir tipu seorang, orang payang kayau seorang. Nampak? Pasir tipu waktu big golok panjang gini. Payang kayu waktu big keri. Pelawang badi nak tikang. Maka Nabi pun kata, al-qatilu wal maqtul finnar. Yang tukang bunuh dan yang terbunuh kejap lagi dalam api neraka belaka. Yang tukang tikang dengan yang kena tikang mati ya. Dua-dua masuk neraka. Kejut sahabat, mana kita tahu. Tapi sahabat tak cakap dulu. Sahabat kata, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Hadzal qatil. Yang tukang bunuh masuk neraka, kami faham dah hak tu. Hak tu kami tak muskil.
Nah, hak kami miskin ni ma balul maqtul. Kenapa pula yang kena bunuh masuk neraka juga? Tu kami miskin. Faham tak ke? Lalu Nabi jawab, nampak? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Kerana dia pun nak bunuh kau kawan dia tu. Tapi dang kau dulu tikam. Maknanya saling membunuh. Cuma dang kau dulu, dia mati. Dua-dua masuk neraka. Faham tak lagi? Maknanya tubik pada rumah dua-dua orang tu memang nak bunuh orang tu. Faham? Berlawan. Dua-dua masuk neraka. Tapi kalau kita orang baik, orang jahat mari nak bunuh kita, dia tikanglah kita. Kita masuk syurga, dia lah masuk neraka. Pasal kita tak ada nak bunuh dia. Faham tak lagi? Jadi nak kayak di sini, dosa besar ni lepas daripada benda syirik pada Allah, bunuh orang. Mu berasa nak tikang mu buanglah pisau tu dalam sungai, mu sepak sudahlah. Faham lagi? Tidak apa. Masa ni mu tikang orang, mu bedil orang, sedaplah boleh 5,000. Tak, atas senyawa. Kek gi dekat nak mati, dosa tu akan mari Tuhan tunjuk. Duk bayang benda tu, dak dia nak tidur siang malam dia tidur. Kau hari kau berat. Kau hari kau berat mikir. Tu dia panggil dihantui oleh dosa. Semua orang-orang yang melakukan dosa kena. Masa gagah memang sedap dah kawan ramai. Masa mu dekat nak habis umur, benda tu berulang-ulang. Dah. Kita biar tak masuk neraka ni neraka lah. Kita out lah guna-guna pun orang neraka. Aduh sedap kat mu nak out. Mu duduk atas wakaf boleh lah out panas. Buka baju. Puas duduk cacan nyanda. Dalam api boh. Narukum hadza juz'un min sab'ina juz'an nari yaumal qiyamah. Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, api yang kamu bakar di dunia ni, hak anguh habis rumah tu, hanyalah 1 juzuk saja dari 70 juzuk suhu api neraka jahanam. Panas lagi. Boleh kita duduk dalam api dunia 10 hari. Kata pakar-pakar tentang manusia lah. Dia kata yang mati-mati terbakar itu mengambil masa 5 minit. Dia bakar tu, nyala tu 5 minit. 5 minit tu paling lama mati. Api nyala tubuh dia tu 5 minit. Kulit acur semua dah mati lagi. Bergelepor ketak 5 minit. Kalau hak jenis hak cetan dah 2 minit KO. Nampak? Tapi akhirat masuk dalam api, jeng. Ratu cantik dunia, maknanya perempuan paling cantik di dunia, betul tak? Masuk dalam api uduh ke jadi comel? Jadi uduh dah, kita dah masuk neraka ke uduh dah. Dah kalau masuk betul tak? Ratu cantik dunia, perempuan paling cantik, menang Miss Universe tak? 172 buah, 70 buah negara tanding, dia paling nombor 1. Mana dia paling cantik dalam dunia. 8 bilion orang, dia paling comel. Mubuh dalam api seminit, muka jadi macam adudu, gayak 8 kali muka. Dah tu hak paling cantik dunia. Mu dah masuk udah dah. Dah kalau masuk, mu fikir sendiri lah. Dah. Jadi jangan bak meluka. Orang Islam yang baik, dia tidak menyakitkan orang lain secara tidak sebenar. Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi au kama qala. Hadis yang lain kata, orang Islam yang baik ialah orang Islam yang selamat, orang Islam yang lain dari jahat mulutnya, dari jahat tangan dia. Tapi kita kadang-kadang tangan tak kata orang, mulut pula jahat. Jadi kata ke jiran-jiran. Nampak? Kalau mulut ni biasanya lelaki dengan perempuan, hak mana lesen? Perempuan. Perempuan kata, tu nak kata ke perempuan tu. Dia nak mula tu nak kata ke perempuan. Bukan nak cover orang lelaki jahat juga. Dia perempuan dia kata, dah apa ustaz, lelaki baik sangat. Dia marah. Berlaku itu di Kemamang. Marah. Dia kata, apa orang lelaki baik sangat. Kita bukan kata baik sangat. Lelaki dosa lain. Dosa ropok, samu, pecah rumah. Tak ada perempuan tu dah. Kena harta benda orang. Dah. Tapi kalau perempuan ni bagi yang mulut. Jerang dia kata, bila laki dia marah, dia kata laki dia nak ke jerang. Dia ngumpat ke jerang dia. Faham lagi? Laki dia kata, tak baik kata kau orang.
Abang itu lah, ke abang tu benda-benda dengan dia. Dia main buah gitu. Dah pun. Gitulah. Tapi bukan hak ni, pasal sipuk lain. Hak basuh. Dia kata gitu. Kita kata tak baik. Kan dia jiran awak, buatlah benda yang molek-molek ke dia. Kalau awak tak boleh buat yang baik pun, jangan kata duduk-duduk ke dia. Abang ni saya tengok pelik. Jadi molek dia pula daripada kita. Mana selah binimu ni? Ke abang nak ke dia? Dia main buah gitu. Betul tak? Kesak lah kita. Tak ada muah apa tak? Tu kau puang. Dia bagian lain tak rok dia. Kau puang jarang coh mah. Pagi naik tangga boleh di dinding orang rebah tangga pun je. Dah bumbung so saya basuh. Jadi banyak kan dosa mulut kau puang. Betul tak? Lepas tu kau kalau nak pergi nikah ke, ni kena perhati molek besar. Ingat mungkin nak kita tengok orang sanding, nak kita tengok nikah, jangan tengok banyak sangat benda. Faham? Kaki ngarut banyak. Kita balik kita dah. Berani pergi Kuala Perang tengok orang nikah ni. Alek ngatin lagi tapi apa orang. Kita tengok gemuk ni macam peci sejuk. Dia orang puang mulut jap. Perempuan molek dah. Laki kita ni macam tak ada orang lain. Aku tengok macam jambu haram. Ni main nak kau. Laki dah cara dunia kita. Dah. Jadi jaga kita. Kita akan dibicarakan. Kita melukakan orang, tumbuk orang. Nampak? Betul dalam undang-undang dia ada hukum kisos. Kalau bunuh orang, bunuh balas. Itu Islam tu adil. Bunuh orang, hukum bunuh. Mereka keluarga dia, maafkan dia. Yang boleh maafkan keluarga tu lah. Wa katabna alaihi fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Dalam Quran telah kami tetapkan daripada dalam Al-Quran, dalam kitab yang turunkan oleh Allah daripada langit, kalau bunuh orang dibunuh balas. Nampak? Kalau potong gigi tangan hidung orang, potong hidung muatek. Kalau membutakan mata orang, butakan mata muatek. Mempatahkan gigi, cabut gigimu sebatang. Malaikat waris dia kata, kami maafkan. Nampak? Barulah nak kena hukum, bayar diat, bayar denda. Itu undang-undang Islam. Kita tak dah mengaji diat-diat ni. Tak dah nak mengaji kita. Sampai kat bak uduk pun lagi dah. Dan yang kedua, wa awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Yang kedua akan dibicarakan tentang sembahyang. Sebab itulah uduh molek kita ni jangan tinggal solat, biar 5 waktu semua. Awal-awal itu masa malam Isra Mi'raj dia wajibkan 50 waktu. Tutup guru duk mari cerita sama kan. 50. Nabi Musa kata, "Darah cetong umatmu ya Muhammad, mungkin minta kurang." Akhirnya diberi kurang sekali 5 waktu sehari semalam. Allah pun kata la yubaddalul qawlu min ba'd, lepas pada ini tidak lagi ada wahyu dalam nak mengurangkan. 5 inilah akhir sekali. Lalu Nabi turun ke bumi beritahu ya masyarun nas, wahai sekalian manusia, khamsu salawat, 5 waktu sehari semalam, faradahunallahu alaikum fi yaumin wa lailin, Allah telah fardukan atas kamu semua siang dan malam 5 waktu daripada 50. Tu pun ramai dak semayang. Siapa yang jaga solat, insya-Allah solat itu jaga dia. Siapa yang amal solat 5 waktu, insya-Allah timbangan dia berat walaupun dia ada mengerjakan dosa. Kerana timbangan solat berat. Macam kabu dengan besi, mana berat? Kalau sekilo sama beratlah. Tapi kalau setapak tangan, kabu setapak tangan besi, mana berat? Beratlah besi. Besi dengan emas, berat emas. Itulah amalan semayang ni, dia berat. Lepas tu jangan tinggal. Uduh molek kita pun jangan tinggal solat. Lara lagu mana pun mau bawa lori ke bawa wing ke bawa apa, jangan tinggal solat. Dak semayang iblis. Kerana tak mau sujud itu iblis.
Nampak? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah kisah di mana iblis disuruh hormat sujud kepada Nabi Adam, bukan pada Allah. Dan iblis tak mau sujud. Semua makhluk di langit yang dipimpin oleh malaikat sujud belaka. Bapa dia tambah, abah enggan, tak mau tambah. Istakbara, dia rasa dia besar, dia rasa dia hebat. Dia kata pada Allah, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Mu jadikan Adam daripada tanah, mu buat aku daripada api. Takkan api kalah dengan tanah. Dia mewah gitu. Nah, jadi wa kana minal kafirin. Allah kata iblis pun termasuk golongan yang kafir, kekal dalam neraka. Jadi siapa yang tak semayang, mudah kira. Orang pasti sipu, orang tajing, payang kayu, Kuala Pain, orang Pulau Berang, Kuala Lumpur, Mekah tak kira. Madinah tak semayang, geng iblis. Nampak? Tak semayang, tentera iblis. Tak kira apa-apa kok. Menteri tak semayang, menteri iblis. YB tak semayang, YB iblis. Tak ada peduli. Jangan kata gitu, tak tu doktor iblis. Peduli apa aku? Tak semayang, faham lagi? Orang yang tak semayang akan masuk neraka. Nama neraka dia neraka Sakor. Mana cerita? Dalam Quran. Dirimpun semua orang. Tak kira mu raja, mu sultan, menteri, dan menteri, presiden, gubernur, orang kaya, orang miskin, orang bandar, orang ulu, orang kapung. Tak kira duduk di mana pun. Orang zaman dulu, orang zaman kemudian, tak semayang, neraka Sakor. Boh dalam tu, api masuk kok dubur, keluar kok mulut. 3 kali. Ambil api welding, cocok kok dubur, biar terbit kok mulut. Panas tak perut? Bertepik menolong, putus habis orang perut. Bila bertepik menolong, malaikat mari. Malaikat mari tanya, ma salakakum fi sakar? Yang mu bertepik menolong dia apa? Apa sebab? Jenayah benda yang mu sebab masuk dalam neraka Sakar ni? Qalu kunna lam nakum minal musallin. Kekal jawab. Dulu kami dak semayang je. We piti sama kemak bulan-bulan 400 bulan cuma dak semayang je. Tengok. Dak curi piti sejik. Bukan rasuah 47k. Bukan curi balak, dak semayang je, faham? Masuk neraka Sakar. Tak kira comel, orang uduh, orang sehat, orang sakit, orang tua, orang muda, orang kampung, orang bandar, orang uduh, orang hilir. Faham? Duduk dalam api neraka Sakar. Pagi dan petang, petang dan pagi. Sejuk tak ada, kau tambah api tu. Tu untuk orang yang dok semayang. Lepas tu kalau orang yang dok semayang minta anak dara kita, jangan wik. Jangan. Kata Imam Ghazali, orang yang menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tak solat, orang fasik, samalah dosanya dengan memutus silaturahim. Dia telah khianat harta benda yang Allah jadikan amanah. Anak perempuan kita amanah Allah. Faham? Kalau nak beri pada orang yang jaga solat. Biar pakai topi sudu pun tak apa, asal jaga solat. Daripada pakai serban, nama ekor duduklah kocek. Lagi nampak tak? Tapi sudu dah apa? Tapi sudu dah arah, cuma orang jangok je lah. Dia dekat sini tapi sudu ada tulis Bosco tadi. Faham? Tapi jaga solat, piti orang tak curi, betul tak? Tu bagus. Kalau wajib ni tak akan jumpa-jumpa. Tapi ada orang pakai jumpa, tanah orang bahang dia. Tak ada pakai jumpa gitu. Toko nama tanah bahang kecek. Tu akhir zaman. Tapi bukanlah semua begitu. Jaga solat. Kita ni mana ni? Hak solat 5 waktu. Alhamdulillah. Allah pilih. Bukan hebat kita, Allah pilih. Ni malam ni boleh duduk masjid Pasir Sipur ni. Allah izin. Kalau Allah tak izin boleh tak lari? Duduk di rumah. Gambar mana hati ni duduk di rumah? Muat ceramah ke, kuliah perdana ke, kuliah maghrib ke, tak ada peduli. Dia tu macam lembu dah duduk di rumah. Lembu kalau orang awak ceramah, mari tak tengok. Ambil poster, tulis situ, ceramah perdana Ustaz Abdul Somad Riau. Contoh kan? Kenal tak? Orang terkenal tak? Mungkin tembok di kandang lembu. Kergang. Boh di kandang lembu 3-4 keping.
Lembu mari tengok ramai-ramai. Oh. Dia tengok. Malam tu dia pergi tau. Dia pergi tak? Dah pergi, tengok saja. Jadi mana-mana ada orang ceramah, orang ngajar dah hari, lembu. Betul tak? Dalil dalam Quran. Mereka ada otak, tapi tidak menggunakan otak. Mereka ada mata, tak guna mata. Mereka ada telinga, tak guna telinga. Dia guna mata dia, guna otak, guna telinga bagi nak cari pitih. Bukan nak cari akhirat. Maka Allah kata wahum kal an'am. Mereka ini sama macam lembu. Jelas lagi. Tak baik kata lembu-lembu gitulah nak secik tak baik. Tak baik korok. Dalam Quran kata kan wahum kal an'am. Wahum tu mereka itu seperti lembu. Mereka itu mana? Tadi kita kata tadi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi tidak memikirkannya untuk akhirat. Tak? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi tak guna mata tengok akhirat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi tak dengar perkara akhirat. Bukan nak dengar orang ngajar, duk dengar orang joget. Maka wahum kal an'am. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti an'am. An'am bahasa Arab, bahasa Melayu lembu, kubak, kambing, betul. Siapa sama dengan lembu benar? Ambo. Tak sama Allah tambah lagi belakang ayat. Balhum adal. Bahkan mereka lebih bodoh daripada lembu. Dah. Jelas lagi. Betul tak? Kita setuju. Gitu lah. Batu suruh mari tengok tak orang ngajar apa. Bini tengok drama. Tengok drama daripada zaman anak dara sampai ni jadi tok orang layan ke drama. Drama ni asal nak kena tikang je, nak kena langgar, bersambung minggu depan. Dia tipu kita. Tengok tok kita tengok drama daripada umur 17 sampai 71. Daripada muka comel ni muka macam transformer lah muka. Tak. Orang ngajar sifat 20 tak pergi dengar, orang ngajar halal haram tak pergi dengar, orang ngajar hadis muka dia tak ada, orang ngajar fiqh pun dia tak pergi, duk tengok tali basic. Betul tak? Lala bodoh pakai mampu pakai lubang kubur. Sedangkan Allah nak tanya banyak lagi dalam kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma i'tiqaduka wa man ikhwanuka. Wa ma qiblatuka. Payah Tuhan. Tapi dalam hadis tak kata bahasa ulu itu. Wa man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tak tanya. Luluh jawab dalam kitab Sahih Bukhari, diluahkan kubur jauh mata memandang. Dah luluh jawab, kubur kepik sampai cocok tulang rusuk. Betul tak? Islam dia tak marah hiburan, tapi sampai tak pergi sejik. Nak mau tengok TV. Anak Roblox lagi. Anak lelaki ayah latu-latu dalam bilik ketak macam orang bodoh ke apa. Tak. Orang ngajar sampai coh kok. Tak. Sampai pedih lidah ngajar tu. Nak suruh reti dah tak pergi. Nak. Dia pergi tak mana kala? Cari piti. Siapa mana? Siapa masuk lubang kubur. Tak cukup mah, tak cukup. Dulu gaji kita 500, ingat tak dulu? 500 bulan, ingat tak? Tak? Boleh 1000 patut juga. Tak kau. Nak berapa molek? 2000 boleh dah 2000. Boleh ni nak berapa pula? Nak 6000 tak? Faham lagi? Learning orang duduk kalau berang, duduk ulu, duduk jenaka 2000 gaji. Dulu 80 hang Kuala Lumpur 1500. Tak ingat itu? Mana ada kalau berang gaji 2000 dulu. Lah ni 2000. Duduk jenaka. Kuala Menjai. Nampak? Banyak dah Tuhan wi. Cukup? Tak cukup. Nabi kata lau kana li ibni adam wadiyani min zahabin labtagha salisahuma.
Kalau manusia itu Allah beri 2 hutir bukit mah, dah cukup. Hak balik 3 hutir baru cukup. Tak cukup lama. Dah bila cukup? Bahan tanah baru cukup. Bahan tanah tu benda makan tanah. Dan dia kata bahan tanah itu dalam masjid kita tak baik. Tak baik pun ni hadis Nabi. Nah, Nabi tambah lagi belakang ayat mana? Ma yamla'u jawfahu illa turab. Manusia ni tak cukup sama. Sampailah masuklah pasir tanah dalam mulut dia. Jelas lagi. Pasir tanah masuk dalam mulut baru tak ampuh. Benda makna tanah masuk dalam mulut? Mati ya. Faham tak? Itu imam dia baca alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu semua sudah ditipu oleh membanyakkan harta benda duk cari kepiti. Sedar-sedar sampai masuk dalam lubang kubur. Waktu dia masuk dalam lubang kubur, rehat, mati. Bila mati, lebih tanah masuk dalam mulut mayat. Masuk dalam mulut ni orang KL panggil makan. Orang Terengganu panggil bahang. Itu bahang tanah. Faham lagi? Orang KL makan apa tu? Tu KL. Tu KL. Terengganu, dak bahang si minyak. Bahang tu bukan makna tumbuk si minyak. Bukan tumbuk si minyak. Bahang mana benda? Dah. Bahang tanah mana makan tanah. Nabi kata ma yang la ujauhu illa turab. Tidak akan kenyang cari harta sampai dia makan akan makan tanah. Jelas lagi. Jadi jaga solat. Berhenti lori semayang. Dia tak di surau pun dah duk highway. Mayang tak pada lori. Orang yang hendak semayang, dia akan bangun pada hari kiamat tak boleh duduk di belakang bendera Nabi. Nabi pegang bendera. Jangan main tu, bendera tu penting belaka. Hari kiamat, liwa'ul hamdi, bendera kepujian duduk pada tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ikut Nabi saja boleh duduk belakang dia. Macam orang bermain sukan Olimpik. Kalau kontijen daripada Australia, boleh tak India nak duduk belakang? Tak boleh orang Australia. Faham lagi? Kontijen daripada Jepun nak duduk belakang. Maka Nabi depan sekali, ketua kontijen manusia umat Nabi Muhammad. Tak, yang ikut saja boleh. Orang tak semayang, dia akan ikut 4 orang. Iaitu Fir'aun, Qarun, Ubay bin Khalaf, seorang lagi Haman. 4 orang ni. Okey, dalam kitab Al-Kabair Imam Zahabi meriwayatkan wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tak jaga semayang 5 waktu, kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Barang siapa tak jaga semayang, tak semayang di dunia, hari kiamat nanti dia akan bersama dengan kumpulan Fir'aun dan Qarun dan Ubay bin Khalaf dan Haman. Siapa Fir'aun? Raja Mesir hak mengaku Tuhan. Hak halal Nabi Musa. Mengaku Tuhan tu. Bisa pada Ayopeng. Faham lagi? Ayopeng tak mengaku Tuhan, dia mengaku wakil. Tahu tak? Dia wakil Tuhan. Naik atas langit turun bawah. Fir'aun ngaku teguh. Sesatnya Fir'aun. Qarun orang yang paling kaya di atas muka bumi, tapi tak sedar nikmat Allah, dia derhaka pada Allah. Allah pun dalam api neraka. Tu Qarun. Orang yang paling banyak harta. Kita gali nak buat tianggo, gali-gali tanah, jumpa mah sepayang mah zaman dulu. Esok keluar berita nak harta DO kalau berang ke harta Qarun orang jumpa. Harta Qarun. Padahal Qarun bukan orang Kuala Berang. Apa sebut harta Qarun? Padahal jumpa dia Kuala Berang. Apa sebab? Sebab dia orang paling banyak harta atas muka bumi. Faham lagi? Orang ra'i ke? Menjumpa dua ni pun panggil harta Qarun. Orang panggil harta PM. Faham lagi? Orang panggil harta agung, harta sultan. Ubay bin Khalaf siapa? Ketua munafik Mekah.
Haman menteri Fir'aun. Nah, menteri jahat. Nah, kalau orang-orang kampung curi, nyigat hak menteri Fir'aun. Kalau orang besar-besar curi, digugurkan kes. Bang, ni puak-puak dia dah ni. Nah, jangan politik contoh. Jadi jaga solat, di mana kita pergi, jaga solat. Allah akan jaga kita. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang 5 waktu atas orang beriman, kewajipan yang ada waktu. Dan bila kita jaga dia tanha anil fahsya' wal munkar. Dia akan jaga kita daripada benda-benda maksiat. Kalau tak jaga banyak, jaga separuh. Patut kita buat 10 dosa, jadi tinggal 6 dosa je kita buat sebab ada jaga solat. Patut kita buat 3 dosa, sedosa yang kita buat, 2 lagi dijaga oleh solat. Nah, macam mana siapa tak buat langsung, jangan kekuatan solat kita semakin tinggi. Wallahu a'lam. Sebelum kita menjawab 25 soalan, saya diwakilkan oleh pihak masjid Kampung Pasir Simpur, Kuala Ping, Ulu Terengganu, melancarkan pungutan derma semangat tuan-tuan dan puan untuk tabung pengurusan masjid dan kepentingan ahli qaryah setempat. Sila gerakkan tabung kalau ada, dan sila bangun petugas menggunakan karung yang seperti contoh di depan ini untuk memungut derma sumbangan dari tuan-tuan dan puan-puan. Bagi yang nak memberi sumbangan pada lain kali secara online, boleh. Bank account BSN 115004183944 atas nama Jawatan Kuasa Masjid Kampung Pasir Simpur. Siapa nak bayar bil elektrik masjid, nombor akaun TNB 220853844010. Nombor akaun bank BSN dan nombor akaun TNB kita akan letak dalam Facebook saya. Tak buang dah. Jadi orang di mana pun ada, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Indonesia, di luar negara, boleh tengok Facebook saya. Buka cari kuliah perdana atau kuliah maghrib Masjid Pasir Simpur, keluar gambar kita mengajar, bawah tu nombor akaun ada. Nombor akaun kita tak ada, nombor akaun masjid. Okey, nampak? Masjid dan nombor TNB. Boleh bayar. Ambil telefon, duduk di Amerika, tekan tak ting atau 1000 masuk dalam akaun masjid ini. Betul tak? Kutip pelan-pelan kutip. Bagi-bagi. Jangan riku. Masa Covid berapa puluh ribu orang mati, betul tak? Kita tak mati supaya apa? Supaya kita dapat menderma. Tiba-tiba tak mati, tak derma juga. Baik mati. Betul tak? Orang yang mati dah Covid tak ada derma dah. Kita Allah panjangkan umur dah supaya boleh buat kebajikan. Tiba-tiba kena ku juga. Baiklah mati. Nak buat mahal ke minyak hidup. Kutip-kutip lagi. Esok lusa pun boleh. Hak duduk dekat beri pada JK. Hak duduk jauh tengok Facebook. Okey. Di Facebook kita letak, di TikTok pun ada letak nombor. Kemudian apa benda ni, YouTube pun ada letak juga. Tapi buka kuliah yang berkenaan lah. Kuliah Masjid Pasir Simpul. Keluar gambar saya, akaun tu akan duduk bawah. Ambil telefon, tekan atau satu riyal. Masuk dalam tabung masjid. Itu cara dia mudah dia ni. Dulu kena pergi di bank, jauh naik bas, selok situ. Baik, sambil-sambil kita derma untuk masjid, kita tengok soalan orang Kampung Pasir Simpur, orang Kuala Ping kita. Dia kata, apakah hukum orang yang berjudi menang 2,000? Parok saya ni. Dia beli alat seperti mesin nyok, jorangai, mesin derik. Tahun 2022 dia bertaubat nasuha.
Apakah hukum menggunakan alat-alat yang dia dah beli? Dia nak buang sayang, nak guna takut haram. Tolong bagi pencerahan. Dengar baik-baik. Bagus dia soal. Dia kata dia berjudi. Judi ni ingatlah dosa besar. Kita main sekali saja, dosa besar, jadi fasing, boleh jadi wali nikah. Sekali walaupun dah menang. Contohnya dia nak ambil nombor ekor sekali tikam, dah menang pun, dosa besar, fasing. Okey, dia menang 2,000, dia beli mesinnya 800. Mesin ngai 200, habis 1,000 situ. Dia beli jorang pula. 500 contoh dengan mesin. Tak? Lain tu belanja kawan-kawan tak? Makan ikan bau. Apa? Jadi tahun 2022, 2 tahun selepas tu dia bertaubat kepada Allah ni maknanya hak penting sekali bukan judi tu, bertaubat. Allah ini Maha penerima taubat. Jadi insya-Allah Allah akan terima siapa saja yang bertaubat. Bahkan orang yang telah kafir, sembah berhala, masuk Islam Allah terima lagi. Allah tak heran banyaknya dosa kita, tapi dia kena hairan kenapa kita tak mau minta maaf kepada dia. Sedangkan dia tu Maha Pemaaf. Cuma bila dah minta maaf, alhamdulillah taubat nasuha. Harta nak buat guna, dengar baik-baik. Harta yang haram ada 2 jenis. Satu, tidak terlibat dengan harta orang. Yang kedua, terlibat dengan harta orang. Kalau yang tak terlibat dengan harta orang, maka tidak wajib buang bakar dan sebagainya. Mudah-mudahan kita ikut pandangan setengah ulama, membolehkan dia menggunakannya, tetapi jika dia nak sedekah untuk keperluan orang ramai, lebih baik. Yang kedua, harta itu berkait dengan harta orang. Contoh, dicuri orang, mesinnya curi. Maka bila bertaubat, wajib atau balik. Tak atau balik, tidak sah taubat. Curi kambing orang, lama dah curi, dicari itu tahun 85. Wajib atau balik kalau hidup lagi. Kambing duduk atas wheelchair kambing. Lagi tangan gitu dah kambing. Kalau ada lagi lah umur 32 tahun umur kambing. Kena atau balik. Kalau tak mampu dah, kena bayar nilai sekarang seekor kambing. Tidak tak terima taubat. Itu jenis ambil harta orang. Jadi situlah. Jadi judi ni harta orang tapi sudah bercampur secara batil. Nak pulang balik kepada tak tahu dah. Maka fa'amruhu ilallah. Kamu bertaubat, Allah terima taubat kamu. Ada ulama kemudian mengatakan kamu boleh gunakan harta itu. Okey? Tambah guna berasa tak sedap, tu yang terbaik. Biar guna untuk keperluan orang ramai. Okey? Apakah hukum orang laki-laki berambut panjang ikat rambutnya dalam solat dan di luar solat? Orang laki-laki rambut panjang ikat rambut dalam solat. Okay, dengar baik-baik orang program ini. Hukum orang laki-laki rambut panjang harus. Hukum orang perempuan rambut pendek pun harus. Hukum orang laki-laki rambut pendek afdal. Hukum orang perempuan rambut panjang afdal. Nampak lagi? Jadi kalau perempuan rambut panjang molek, tapi kalau dia rambutnya pendek boleh. Bukan molek, boleh. Okey? Kat mana panjang yang kata haram orang laki-laki? Orang laki-laki panjang harus. Tapi kalau sampai jadi orang tak tahu laki ke perempuan, atau ada orang kata kepuhuang hukumnya haram. Faham lagi? Kerana Nabi sebut dalam hadis la'anallahu rijala yatashabbahu nabin nisa. Allah Ta'ala laknat laki-laki yang menyerupai perempuan, termasuk pada panjang rambutnya. Jadi kalau orang tengok ke belakang, puang. Orang pun potong tengok depan, laki. Laki tasyabuh dia panggil. Hukumnya haram. Jadi kalau kamu rambut panjang, tengok ke depan orang kata lelaki, tengok ke belakang pun orang kata lelaki, harus. Jelas lagi. Baik, bila dah harus orang laki-laki rambut panjang, boleh tak ikat? Boleh. Boleh ikat. Nak ikat dengan getah boleh. Nak ikat dengan spana rezek boleh. Kau pandang? Yang haram dia ikat dengan alat-alat rambut perempuan, haram. Contoh dia pakai cekok hak orang puang. Kan ada cekok hak atas kepala tu. Cekok puang haram pakai.
Kerana itu khusus untuk wanita. Jaga baik orang lelaki. Saya ada setengah-setengah kita tengok lelaki rambut panjang, dia pakai cekok. Cekok tu untuk perempuan. Tak boleh pakai. Dia beli DIY apa semua, haram. Dan biarlah tak menggunakan alat-alat. Ngepit macam ngepit kan. Ada ngepit, ada rebeng, ada itik ekor tak kepala. Faham? Tu perempuan tu, ada bunga. Tu haram. Jadi boleh ikat, tapi jangan dengan cara ikat kaum wanita. Faham? Okey. Bila kita nak semayang, dalam hadis kata siapa laki-laki yang ikat rambut, sunat buka ikat. Jelas lagi. Jadi mana-mana orang lelaki dia ikat rambut. Bila nak semayang, sunat buka. Dia cabut ketok, biar rambut dia terbuka. Kenapa? Hikmahnya supaya rambut juga sujud ketika dia sujud. Rambut tidak terikat. Faham lagi? Jelas. Soalan seterusnya, bolehkah guna kabel untuk masuk kerja? Guna kabel. Dia kata kita nak masuk kerja, minta kerja guna kabel. Jawabnya boleh dan tak boleh. Bila boleh guna kabel? Kita guna kabel untuk memudahkan urusan. Boleh. Bila haram guna kabel? Dengan kabel itu orang yang layak jadi tak layak, kita yang tak layak jadi layak. Haram. Atau dengan guna kabel kita rampas hak orang lain. Faham lagi? Kabel boleh mudahkan urusan. Abang kita manager di syarikat itu, mudahlah urusan kita. Mudah kan? Abang kita pegawai tinggi di jabatan itu, urusan kita mudah tak? Tapi hak orang jangan ambil ke kita. Haram. Faham lagi ya? Jadi ada kala guna kabel itu boleh, ada kala guna kabel itu haram. Dengan guna kabel, dia tak payah masuk mengundi, kedai tu memang boleh kerja, pakai wig kat bawah. Faham? Itu haram. Dah dia guna kabel mengundi juga, tapi urusannya lebih cepat. Haru kerana dia kenal kan? Faham? Takkan kenal jadi awak tak kenal pula. Faham? Soalan seterusnya, ada kawan bukan Islam kerja dan duduk di rumah sekali, adakah kita akan disoal nanti dah ajak dia masuk Islam? Jawabnya, atas seorang kafir, bukan atas kita seorang ajak dia masuk Islam, fardu kifayah. Bermakna jika ada sudah orang yang ajak dia masuk Islam, maka terlepas. Kerana fardu kifayah ini cukup dilakukan sekali oleh seorang. Maknanya dia dulu duduk di negeri dia, di Kuala Lumpur dan sebagainya, ramai dah orang ajak masuk Islam. Jadi dia mari sini, kita tak ajak, kita tak berdosa. Kerana sudah ada dia ajak. Yang kata wajib kita ajak, belum pernah diajak masuk Islam, maka atas kita jadi fardu ain ajak masuk Islam. Okey? Soalan seterusnya, apakah hukumnya viralkan kedai makanan yang tidak sedap dan mahal? Dia pergi makan kedai tu mahal. Dia viralkan. Viral maksudnya dia popularkan keadaan kedai yang mahal itu. Jawabnya tengok tujuan. Al-umuru bimaqasidiha. Apa tujuan awak viral kedai orang ni? Tujuan nak suruh mampu. Dosa. Dan tujuan ni nak suruh dia rendahkan harga. Kerana apa? Kerana dia orang-orang makan. Orang itu ingat ke murah. Faham? Makan-makan 150. Susah jadi orang. Baru boleh viral. Faham? Tapi kalau kita sakit hati dan sebagainya, kata mahal dan sebagainya, berbohong, hukumnya haram. Batu hati-hati nak viral. Kita kalau dah harga ni salah, tak patut. Tuan kedai dia berbohong juga, pusing waktu pusing, degil juga. Jadi kita sepatutnya beri amaran dulu. Kalau awak degil juga, saya terpaksa viralkan perkara ini supaya orang takut masuk kedai awak. Tidak nyanyi kau kan? Saya ingat 80 yang kedai lain 80-90, kedai awak pada 200 setengah kenapa? Contoh. Jadi jangan suka-suka hati. Dia dengan bersyarat. Nasihat untuk anak muda zaman ini. Anak muda ni kena gunakan kemudahan itu untuk ingat kepada akhirat. Itu saja. 7 golongan yang dapat duduk bawah arah orang muda yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi kalau kita orang muda hati teringat dengan dengan perempuan, jadi
hati terikat dengan RZ ada. Jadi hati terikat dengan motor dan sebagainya. Tak, hati terikat dengan masjid. Kerana masjid itu tempat terbaik di muka bumi. Khairul buqa'ah fil ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di bumi masjid. Kenapa Tuhan guna bahasakan dirinya kami, tidak aku dalam Quran? Dalam Quran dia kata kenapa Tuhan guna kami, Tuhan tak guna aku. Jawabnya salah. Dalam Quran kami pun tak ada, aku pun tak ada. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami turunkan Quran itu bahasa Arab. Mana ada kami, mana ada aku, kat mana? Tidak jumpa ke dalam Quran kami, ada kami? Ada tak dalam Quran bahasa kami? Ada? Ada. Arab, bahasa Arab. Inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'ana, akan Quran. Kalau terjemah baru jadi kami. Quran tak ada kami. Faham? Quran ni Allah kata diri inna, sesungguhnya kami. Kita pula ni ditanya pula dah, kalau kami, apa kami tu ramah. Dah Tuhan kan je, apa guna kami? Malah ni jelas dah lah. Kau perlu berang mujur dia tanya. Terima kasih. Kami ni ada dua nak khabar kamu. Satu makna kami tu makna saya seorang, satu lagi makna kami ramai. Adapun Allah guna dalam Quran kami itu maksudnya aku seorang. Faham lagi? Itu yang ayat kita baca tadi, inna anzalnahu Qur'ana, sesungguhnya kami, Allah kata kami itu maksudnya aku seorang, bukan kami makna ramai. Dia kami ada juga makna ramai. Bila? Kalau lain pada Allah guna. Contoh malaikat kata kami, makna ramai. Kalau Nabi kata kami, makna ramai. Kita manusia kata kami, makna ramai. Nampak? Dapat apa? Kami itu dipanggil Dhamir al-Mu'azzim binafsih. Ganti nama bagi Allah yang membesarkan dirinya. Seorang je cakap kami. Itu maksud dia. Kami bukan ramai. Kami maknanya aku seorang. Okey? Dhamir mutakallim. Kalau begini, kalau aku dhamir mutakallim wahdah, ganti nama bagi orang yang bercakap tapi dia seorang. Nampak? Tapi kalau kami pun dia juga. Tapi al-mu'azzim binafsih, Tuhan yang membesarkan diri dia. Orang yang agung, orang yang hebat. Dia tak cakap saya, dia cakap kami. Apakah hukum orang yang tak faham bacaan dalam solat? Solatnya sah tapi tak dapat pahala yang banyak. Sebab tu dah Allah suruh kita baca, suruh kita faham. Bila kata wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, biarlah dalam hati kita terjemah, aku hadapkan wajahku kepada Allah. Sekarang dalam semayang, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Bila kita rakaat, Allah subhana rabbiyal azim wa bihamdih, aku tundukkan muka aku menyucikan Allah yang maha agung dengan kepujiannya. Kita duduk Rabbil Fili, ya Allah ya Tuhanku, berilah keampunanmu bagiku. Warhamni, kasihlah kepada aku. Wajburni, mana-mana yang kurang biarlah sempurnakan diri aku. Baru comel semayang. Tidak kok macam burung mana kubah mayang sah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tanya dia pun dah jawab. Cina mari pun Assalamualaikum juga. Kenapa? Kerana dia burung mana kubah tadi. Buah tanaman jiran masuk dalam rumah kita, apa hukum kita ambil? Dengar baik-baik orang Kuala Berang, orang Kuala Ping, orang Tajin. Bila buah jiran masuk dalam rumah kita, sama ada masuk duduk atas takar, atas dahang, atau jatuh dalam tanah kita. Dengar baik-baik. Kalau jatuh atas tanah kita, masuk dalam pagar kita, harus kita ambil. Dan kalau makan boleh tak? Boleh. Boleh apa? Boleh dosa.
Bapa pula boleh dosa? Buah orang. Bapa boleh ambil tanah kita? Bapa haram makan hak orang? Dengar lagi. Jatuhlah tanah kita, kita boleh pungut dah tanah kita. Faham? Tapi pungut buah dalam tanah dia semula. Kita tak pungut buah dapur kita. Oh, banyak cantik. Uduhnya perangai. Muka dah lah uduh. Perangai pula uduh. Nah, boleh ambil buah jiran, ingatlah. Tapi tak boleh makan. Makan haram. Kalau kita ada makan, minta wajib kena minta halal. Kalau dia tidak halal, wajib ganti. Walaupun sutih semua hidup, wajib ganti. Oh, kalau begitu kita ada ambil buah pelang sutih. Tapi ramai 2 kali raya dah. Dah kena minta maaf dia tak? Ya, wajib minta maaf. Kalau dia tak halal, wajib ganti. Esok kena pergi rumah jiran. Kesung aku nak dengar ustaz dengan jom malam dia aku nak mari kabur kemun hari tu ada ambil syuting buah jambu mu. Jatuhlah paku aku makan. 2-3 tahun dah puasa. Jadi kalau mudah handal aku gantilah. Bang. Dah kita jiran ni dah. Kesung corong jiran aku dia cek 2 ya. Bang. Kena bayar lah. Nak mana? Masuk pada baik. Bang. Kena bayar tak? Kena bayar. Jangan main-main. Kalau mau makan, tak bayar. Makan harta cara batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sama kamu cara yang tak betul. Termasuk makan batil, makan haram darah ni. Makan buah jiran, jatuhlah pagar kita. Jatuhlah atak kita tak yang makan. Cuma kalau rosak atak kita, kita baki habis 100 ya. Tuang pokok wajib ganti. Dengar tak? Jangan balas pokok dia, buahnya jatuh atas bumbu rumah kita, pecah. Kita panggil tukang baki habis 100. Tuang pokoknya wajib bayar. Tak bayar hutang sampai kiamat. Jelas tak lagi? Bagaimana cara yang betul untuk mandi wajib? Mandi wajib paling mudah. Mudah pada berwuduk je lah. Apa? Kalau sebut apa makna mandi wajib? Sainalul ma'ala jami'il badani biniyatin. Meratakan air pada sekalian badan, rata habis. Kemudian berniat. Mudah tak? Mudah. Kalau wuduk dia ada bagian-bagian dia. Dia ada sunat dia, ada rukun dia, ada tu. Tak, kalau mandi, air tu air yang bersih. Maka kita mandi sekali saja mandi rata sekalian badan. Masa mula-mula air kena badan, kita niat dalam hati. Niat ke mana? Niat macam-macam niat boleh. Okey. Buka paip air, kita pun olor kepala. Dia ni pakai paip dah, tak pakai gayung dah. Faham? Olor kepala, kena dah air atas kepala. Dalam hati, aku mandi wajib, sah dah. Atau niat, masa kena air, aku mengangkat hadas yang besar, sah. Aku menunaikan mandi yang fardu, sah. Niat paling mudah, aku mandi yang wajib. Macam mana? Masih jiru. Ambil air jiru. Oh, kena dah air. Aku mandi yang wajib. Sah. Okey? Lepas tu ratakan air sekalian badan. Orang perempuan, laki-laki pun sama. Wajib duduk tinggung macam nak berok. Sebab apa? Bila kita duduk tinggung, punggung kita terbuka. Punggung manusia ni dia fleksibel. Dia 2 T punggung. Jarang punggung 1 T. Dia 2 T. 2 T dia duduk gitu. Bila kita diri, dia tertutup celah dubur. Betul tak? Air tak kena sini. Faham lagi? Bila kita duduk tinggung, dia terbuka. Kerana apa? Kerana punggung kita kan rapat. Ada yang makhluk punggung jauh. Kenapa? Spampok. Faham lah, tu jauh punggung. Faham? Ni. Kita punggung kan 2 T. Bila kita duduk, berdiri, dia gitu. Celah dubur ni wajib sampai air. Dan kalau mau mandi berdiri, celah dubur masuk kena air. Boleh masuk kena odok ke kayu go. Tak ke rohok, salah cocok. Faham? Maka kata ulama, duduk bertinggung terbuka. Celah dubur ni wajib gonyoh air. Tak rata celah ni tak sah. Dengar lagi. Ajar bini tu. Orang ajar benda ni malam pengantin. Sungguh, orang nikah ajar lalu. Cara mandi junub, tanya dia berapa hari haid sebulan, betul tak? Mengucap 2 kalimah syahadah, benda makna, apa rukun syahadah. Dah masuk komoh lalu. Macam kubah gila. Betul tak? Betul tak? Ada yang mengajar itu, malam pengantin.
Ha. Buat kedau. Masuk ngendak. Alah bodoh. Molek dah orang lelaki bini sama bodoh lelaki. Nah, jangan gaduh masuk tu. Nah, pegang ubun-ubun. Allahumma inni as'aluka khairan minha. Nampak? Aku minta kebaikan daripada ni. Nah, ai khairan fiha. Apa-apa baik yang ada pada isteri kau ni aku nak. Dan aku minta berlindung apa-apa keburukan yang ada pada batang tubuh ni. Nah, pegang ubun-ubun dia tu. Kemudian suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah. Suruh dia jelaskan makna, disebut, kita terang makna dia. Nah, suruh dia baca Fatihah sekali nak tahu betul ke tak Fatihah semayang dia. Nah, tanya rukun imam. Sedikit. Masuk wah berbau ni. Panjang imam mabuk. Nah, apakah hukum orang dengar azan tapi dia semayang di rumah? Semayangnya sah tapi dapat 1 fadilah saja. Dia pergi semayang berjemaah 27. Nah, jadi kalau 10 kali dia baru dapat 10 orang lain 270. Kalau sepanjang hayat bermakna orang lain dapat 10 juta, dia dapat 3,000. Sikit lah. Dan kan kita nak kaya di akhirat. Betul tak? Orang perempuan yang ada masalah haid, apakah amalan zikir? Zikir tak ada masalah. Orang perempuan ingat dah. Orang perempuan masalah baca Quran saja. La yaqra'u syai'an minal Quran haidun. Orang perempuan yang haid tidak baca Quran. Lain pada Quran boleh baca. Orang perempuan haid boleh selawat Allahumma salli afdhala salatin ala asali makhluqah tika badri juja Muhammad. Mana tu? Haid boleh. Lagi. Orang perempuan haid istighfar astagfirullah 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 7,000 kali. Tak ada masalah. Nah, orang perempuan apa benda lagi tahmid, alhamdulillah alhamdulillah boleh. Orang perempuan takbir boleh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Orang perempuan tasbih subhanallah 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 boleh. Tak boleh baca Quran saja. Jadi time orang semayang, kita haid. Orang semayang Allahu akbar Allahu akbar, kita dengar orang qomat. Kita haid di rumah, kita zikir. Faham lagi? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Nampak? Boleh pahala. Sekarang asal buat gitu pula. Ni duk nyanyi. Apakah kaitan antara ungkapan Masya Allah dan konsep tawakal? Okey, apa makna tawakul? Asalnya tawakul, tapi lah kita baca fi'il madhi tawakal. Tawakal ialah penyerahan diri kita selepas berusaha. Contoh, kita mari surah masjid tadi, kita kunci motosikal. Kita kunci anda, okey, kerana nak naik atas masjid. Atau kita turun rumah tadi nak mari masjid, kita kunci pintu. Okey, kunci pintu dia panggil usaha. Allah dah kunci, kita tukang kunci. Faham? Kita pun kunci. Lepas kunci, hati ini serah pada Allah. Kamu yang menjaga rumahku, wahai Allah, bukan kunci. Itu tawakal konsep ni. Faham tak? Kalau Allah nak masuk juga orang curi. Walaupun kunci. Dan kebanyakan rumah yang ada kunci, hak tu lah bercuri masuk. Hak dah ingat kunci dah masuk sekarang. Banyak ada orang dia dah ingat dia pergi makan kenduri 3 hari Johor, tinggal rumah di Terengganu, bukan kata dak kunci, kek-kek tu pintu dapur, pintu depan. Saya kau harang dah masuk ayam 3 ekor duduk atas meja. Faham lagi? Tapi tak boleh lah pakai konsep lagu tu. Faham? Jadi yang menjaga harta kita setelah kita kunci ke Allah. Allah, situ orang beriman. Ada pun orang kafir yang jaga kunci. Apa man kana mu'minan ka man kana fasiqa? Adakah sama orang beriman dengan orang kafir? Tak sama. Kat mana sama? Orang beriman kunci rumah, orang kafir pun kunci juga. Kat mana tak sama? Orang kafir pegang di kunci, orang beriman serah pada Allah. Beza tak? Situ baru jadi kita.
Dan Masya Allah ni akidah kita. Apa saja yang Allah nak, itu berlaku. Walaupun aku tak nak. Nah, apa yang berlaku tu makna Allah nak. Apa yang kita nak, tengok. Kalau Allah nak, baru berlaku. Ma syi'tu in syi'ta kana. Apa yang aku nak, kalau kau nak, ya Allah, berlaku ya. Baik. Kita nak, Allah pun nak, berlaku. Kita tak nak, Allah nak, berlaku kok. Kita nak putus pertunangan malam perkahwinan, tak nak, tapi Allah nak, berlaku juga. Faham lagi? Baca orang berimak, dia tak ada bunuh diri. Kenapa? Kerana dibalik pada Masya Allah kana wa ma'lam yasha' lam yakun. Apa Allah nak berlaku, Allah tak nak pasti tak akan berlaku. Jadi hari ini putus tunang, takkan bunuh diri. Kehendak Allah daripada azal. Nah. Soalan seterusnya. Apakah hukum lembu kambing kerajaan? Kemudian lelong boleh tak buat korban dan akikah? Lembu kambing yang kerajaan igak. Oh, igak. Kemudian lelong. Okey. Lembu kerajaan igak, patu lelong, boleh tak kita beli? Jawabnya boleh dan tak boleh. Hak mana boleh, hak ikut peraturan. Lembu masuk atas jalan raya memudaratkan pengguna jalan raya. Ditangkap oleh pihak pemerintah, ulil amri. Okey. Pihak pemerintah pun membuat surat nak menghubungi tuan lembu untuk mengambil lembu. Faham? Tuan lembu pakat wakdok belaka takbuk, maka dikira tidak bertuan, boleh dijual. Faham? Hak tak bolehnya diigat dan tidak dimaklumkan kepada tuan lembu atau dikenakan denda yang terlalu tinggi, membebankan orang tak sanggup nak ambil lembu, jadi terzalimlah lembu dia itu, dak dilelong, haram ambil. Jadi bukan semua peraturan yang dilulus oleh kerajaan lulus di sisi Allah. Kena hati-hati. Buat peraturan boleh jadi kerajaan, jangan sampai nak menindas rakyat. Jangan sampai menyusahkan orang susah. Okey? Soalan seterusnya. Orang tengah azan patut kita semayang, sah atau tidak? Orang tengah azan semayang dah. Tak, orang lain tunggu habis azan. Dia tak orang tengah semayang, orang tengah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia pun Allahu akbar semayang dia. Sah tak? Hukumnya tidak, mengapa? Iaitu sah. Tapi afdal dia jawab azan dulu. Okey, ingat afdal jawab azan dulu. Lepas jawab azan, berdoa, selawat, tak, barulah sembahyang. Tetapi kalau orang yang nak cepat, contoh orang musafir, orang yang takut ditinggal kenderaan, tak ada masalah. Okey? Sah. Yang tidak sah, dah azan, dah masuk waktu. Faham? Dia pergi semayang dah, dia kata biarlah, lebih cepat Tuhan kau sayang. Faham lagi? Kau 11.30 baru balik awal. Nah, berat pada Ayah Ping. Ayah Ping tunggu dulu. Kita gunting rambut, kita buat pesing, buat orat kat kepala, apakah hukum kita ustaz? Ni biasa ni. Dulu kau lupa rambut ni ada toreh-toreh ni. Dia ni Kuala Pain. Faham lagi? Kuala Pain ada tau rambut berorak gini. Hukum membuat toreh-toreh gerak ini makruh dan haram. Bila makruh, tak ikut siapa-siapa saja je. Faham? Buat toreh-toreh gitu. Ikut orang kafir, haram. Jelas lagi. Tengok siapa hak muda ikut kan. Hari tu kita duduk patah berturut, anak nak main buah. Di layang budak-budak, ada budak siapa dengan motosikal. Dia pakai helmet. Nampak pakai helmet. Dia buang helmet, topi keledar, rupanya dia toreh rambut dia. Dia toreh jadi sarang laba. Ada laba lah kau tak. Faham lagi ya? Nampak kau ni? Dia mamak angkabut. Mamak laba kau panggil. Hukumnya makruh. Nabi kata ihlaku kullah au utruku kullah. Kalau kamu nak simpan semua, jangan toreh-toreh gitu. Kalau nak cukup biar botok licin. Tak.
tu. Tapi kalau dijadikan idola ikutan orang kafir, contoh-contoh pemain bola kafir buat style itu, dia buat attack, maka hukumnya haram. Okey? Tapi dia tengok orang putih buat, memang comel. Pasal orang putih kan, mata hijau, hidung macam burung raja udang, pipi macam ke buah strawberry. Kita muka pipi macam ke akor moktam. Pipi lagi buat pula rambut kita, uduh ada tiku muka. Nah, jasa buat lah nak uduh-uduh lah. Nah, orang nak jadi comel, orang gaya ni nak suruh comel. Ni jadi orang tengok takut. Budak-budak nangis elok tengok. Nangis nak. Apa jadi gitu? Buatlah hak boleh rambut orang putih. Orang putih ada tak semua gitu. Orang putih banyak rambut molek, betul tak? Walaupun dia orang kafir, dia sikap molek, belah tepi, belah tengah, molek je. Apa dah ikut molek gitu? Ambil belang lah apa tahu ke situ tinggal. Ni hak tinggal atas kepala ni saja. Atas kepala ni saja. Tu Dayak. Dayak Siok dia panggil. Dayak Amerika ni ada 18. 5 hak paling terkenal. Red India, Siok, Mohika, Mohawk, apa benda ni. Lagu gini ni. Nah. Dia lalu ke Bira Zing tu. Dah nampak jambu je lalu. Jadi orang tu ambil senapang. Ingat orang buruk ayam hutan. Lagi. Lepas apa bau dah bawa apa lalu. Nah, lagu ni macam-macam pesen. Bodoh. Orang putih buat apa? Mak dia orang kaya. Nah, naik kereta Ferrari, Mercedes, BMW, rambut macam burung-burung. Mu naik untuk burung tu pun minyak otoki. Jadi masalah kita ni lah. Nak gaya tak kena tepat. Nabi tak, Islam tak marah gaya, tapi biar comel, jangan awak khawduh itu. Dadah dan air ketung haram sebab mabuk. Apa hukum guna dadah air ketung untuk berubat? Adakah hanya adakah gula juga termasuk perkara yang haram kerana memudaratkan seperti penyakit kecil manis? Baik. Ditanya ketung ni kalau minum mabuk haram. Dah kalau kita buat ubat, boleh ke tak? Lepas tu nak tanya dah gula tu. Gula tu kalau kita makan banyak jadi kecil manis kan ke sakit? Dia sebenarnya nak suruh jadi boleh minum ketung. Nak tanya tu. Faham lagi Dia kata ke gula lah apa lah. Aku tahu dah penyakitmu. Nampak tak? Dia ketung ni daripada ikan datang ke pokok. Pokok ni dia tidak najis, dia suci. Okey? Dia sama dengan ganja. Tahu tak ganja? Mabuk tu lah ganja. Ganja pun dia, marijuana pun dia, apa benda shit pun dia. Apa benda ni, pakalolo pun dia. Semua dia. Cannabis pun dia. Jadi bila kita minum daun air ketung itu, tengok tujuan. Al-umuru bimaqasidiha. Segala pekerjaan kamu itu sebenarnya bergantung pada tujuan. Itu hukum dia. Jadi katanya tabib, pakar perubatan, awak sakit kurat, nyakit kulit, awak rebuh air daun ketung, biar pekat, nak minum 2 kali sehari untuk obat nyakit kulit awak. Dia pun minum, pokoknya harus. Kerana apa? Kerana bukan tujuan nak khayal, tujuan nyakit kulit atau sakit perut. Tapi kalau dia minum jadi seronok, jadi kaya, jadi sting, sama macam minum arak. Minta soal takwil kat mana? Kerana hadis kita kullu muskirin khamrun. Setiap air bila kita minum dapat rasa seronok macam arak, sting, kaya, sama macam minum arak. Wa kullu khamrin haram. Maka bila dah sama macam minum arak, kamu minum minuman yang haram. Nampak? Maka al-haram yajuru ila nar. Bila dah haram akan mengheret kamu dalam api neraka. Kena jaga-jaga. Saya buat part time jadi badut. Ada orang bukan Islam booking saya untuk jadi badut di gereja. Bolehkah buat untuk sumbang orang miskin? Tak boleh. Tapi kalau orang miskin saja orang kafir boleh. Kalau ada kaitan dengan hal semayang orang kafir tak boleh. Okey? Kita boleh derma untuk orang kafir boleh. Jangan ada kaitan dengan hal gereja, hal kuil. Contoh orang kafir kutip derma nak buat rumah anak yatim boleh.
Lagi. Tapi kalau ada kaitan dengan gereja, dengan padri, tak boleh. Hak ibadat tak boleh. Begitu juga kamu jadi apa benda ni, tukang buat perabot. Nah, perabot ni untuk semayang orang kafir tak boleh buat. Perabot ni untuk orang kafir guna di rumahnya boleh buat. Okey, hak ibadat tak boleh. Pokoknya haram. Saya baca ayat, siapa menuntut ilmu tanpa guru, maka dia menuntut ilmu dengan syaitan. Itu dah cara syaitan untuk menakut-nakutkan manusia bila dia menuntut ilmu. Baca buku betul ke? Tak betul. Yang betulnya memang kita dilarang berguru dengan buku. Bukan tak boleh semua, tapi kebanyakan. Maksudnya bukanlah bila kita baca dengan buku kita ikut syaitan, bukan. Malah syakhallah fa syaitanu syaikhullah. Barang siapa tidak ada guru, maka syaitan gurunya. Maksudnya begini, kita tak ada guru, kita hanya baca je. Baca dalam internet, baca dalam Facebook, baca dalam TikTok, baca dalam buku, baca dalam makalah. Baca, kita sendiri yang merumuskan hukum. Maksudnya bahaya. Syaitan akan menggoda kita. Benda yang salah kita nampak betul, yang tak faham kita buat faham. Itu masalah. Bawakan bukan kata internet, Quran betul tu kita ambil tu. Tak ada campur tangan apa, boleh jadi sesat kita. Kerana apa? Kerana kita tak ada guru. Tak usah kata tafsir, alif beta. Orang yang tak pernah berguru alif beta, suruh dia baca alif beta, boleh tak? Jadi tak? Tak jadi. Tak usah masuk lagi idgham bila guna, mak guna, ikhfa hakiki. Alif sampai ya, tak jadi dah. Perlu tak pada guru? Perlu. Jadi bila tak ada guru, bukan mesti tak betul. Goleknya tak betul. Itu maksud dia, kena faham. Bila kita baca buku, bukan semuanya tak boleh. Ada yang boleh. Kalau kisah para sahabat, tak apa, tak ada guru. Kerana dia tidak sulit. Dia kisah saja. Adalah dikisahkan Sayyidina Umar pada satu hari duduk di bawah pokok. Tak apa tu, ramai-ramai siapa pun boleh faham. Ramai pun orang boleh faham. Tapi kalau bab fiqh, bab air mustakmal, bab rukun semayang, bab zakat, bab faraid, harta saka, mu boleh faham baca dia? Boleh tak? Tak boleh. Baca orang buat sekolah. Kenapa? Kena buat sekolah. Sebab apa? Di sekolah tu ada dua benda. Apa dia? Ada guru dan ada buku. Siapa akan mari? Anak kita. Anak kita akan pergi jumpa dengan guru. Guru nak khabar, ni bukunya. Buku cikgu, buku murid. Murid baca, cikgu terang. Baru jadi. Kalau tak perlu sekolah, tak perlu guru, murid semua boleh faham dengan baca buku, dah payah buat sekolah. Bagi buku di rumah. Dah payah pergi sekolah, baca, masuk universiti belaka. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh ya. Mesti ada guru terang. Dalam guru terang pun E dapat. Mak dia tanya dah, Mek boleh apa Mek? Milang milang E. Neko lah. Nampak? 9 E, lembu habis 4 ekor, beruk 2 ekor juga. 9 E juga. 6 kali SPM. Betul tak? Padahal ada buku, ada guru. Begitulah kalau ilmu agama. Tu ayat Quran, reti terjemah. Lepas tu mu terjemah sendiri. Tak ada guru terjemah, mu terjemah. Jadi tak? Tak jadi. Alif betul ada berapa? Alif sampai ya. Berapa? Ada berapa? Jawab kan? 28, 29, 30. Berapa? Berapa 28? Berapa 29? Berapa 30? Boleh? Tak boleh. Tu baru alif betul. Lepas tu kena berguru. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan berguru. Nak belajar buku menjing motor, kena ada guru. Boleh tengok YouTube selalu, tapi kena ada kat guru. Tapi bukanlah semua kita baca buku jadi syaitan. Tidak. Hukum-hukum, tafsir, fiqh, hadis, syaitan akan masuk celah. Dia buat makna lain-lain. Tauhid lebih-lebih lagi. Tentang akidah, ayat mutasyabihat dan sebagainya. Tak. Sikit lagi boleh ya? Kalau apa perut dah.
ada tak sebut dalam kitab ikan duyung? Kalau ada, boleh tak saya makan ikan duyung? Hebat. Ni pertama kali kau tanya ikan duyung. Lama dah aku mengajar. Malam ni Pasir Simpul sejarah Ulu Terengganu, tanya kau makan ikan duyung. Ikan gigi pun mudah beli. Lagi ikan gigi 300 ekor lah ni. Mudah beli ikan duyung. Lagi gamaknya 30,000 ekor. Nah, hak biasa ropang biasa pun ada pitih dia. Betul tak? Ropang Pasir Simpul. Dan siapa orang Pasir Simpul? Ada sini. Jagat tangan. Siapa? Ada? Mana? Pasir Simpul. Sini. Sini anak dara hak dapat SPM berapa hantar kan? Hak dapat lah 10. Nak tengok lah. Dulu bandar tu tahun 80-an 1,000. 80-an 1,000. Nah, sini 400 betul tak? 80-an. Ni puluh itu tanya dah jenaka 10 kau. 10,000 jenaka kat deng. Payah 10,000. Nampak tak? 10. Nampak ni. Betul tak? Zaman berubah, betul tak? Tak boleh marah. Mak dia beli bukan murah. Paper je kat 2 lori. Betul tak? Berapa sejabir? 3-40 riyal. Ikan duyung dia nak makan. Murah mari dulu seka, aku jawab. Tak apalah kalau ada halal. Kerana orang tanya Nabi, kami nak ambil wuduk dengan air laut boleh tak? Kerana kami ni kerja belayar kapal. Nabi kata air laut ini at-tuhur ma'u wal hallu maitatu. Gitu. Air itu suci, binatang yang matinya itu pun halal. Itu maksudnya, okey? Maknanya binatang dia itu halal. Makna apa? Selagi mana dia binatang laut, binatang air, tidak ada mudarat, tidak beracun, tidak membahayakan kesihatan, halal. Pandangan jumhur tak masuk mazhab Hanafi lah. Hanafi dia ulat-ulat dia tak pernah makan. Macam soto, ketang dia tidak boleh makan. Kita panggil jumhur ulama. Jadi kalau ditakdir adalah ikan macam orang. Bukan orang, jangan orang. Ikan tapi macam orang. Dia ikan ni macam apa sung ke? Lagi. Boleh makan. Boleh makan. Asalnya binatang al-hallu maitatuhu. Domain pada maitatuhu itu balik pada al-ma, pada air. Mana binatang air. Itu maksud dia. Okey? Jadi kalau ada macam orang, apa panggil ikan duyung, padahal bukan orang, ikan. Sebab orang ni, binatang ni banyak batang dalam laut macam atas darat. Macam kuda laut. Apa panggil kuda laut? Dapat pergi panggil kuda. Muka macam kuda. Jadi dah erti nak beri nama. Nak tahu dia. Macam kuda. Kuda laut. Tengok tepi batu ramai duk main bira-bira laut. Macam anjing. Anjing laut. Faham lagi? Tak? Jadi nama saja. Asalkan bukan orang. Soalan seterusnya. Adakah jodoh perlu dicari atau ditunggu? Dua-dua berlaku. Ada orang jodoh dia mencari dapat jodoh, ada orang tidak mencari jodoh cari dia. Nampak? Ada tak gitu? Ada lelaki yang dia keluar rumah mencari jodohnya. Jumpalah dengan jodohnya. Ada lelaki yang jodoh orang mari tanya di rumah. Dia tak perlu cari. Orang mari khabar nak uikan nak dara aku, nak begini tak? Tujulah. Cuma goliknya jodoh kita tu kita cari. Allah menetapkan daripada azali siapa jodoh kita. Kita berikhtiar, serah kepada Allah, Allah yang menjayakan. Dia gitu. Cuma ingat, jodoh bukan makna kekal. Jodoh makna pasangan, walaupun sesaat, sekejap saja. Apakah hukum orang Islam tetapi dia menolong kafir harbi?
Itu kena faham. Kafir ni ada dua. Satu kafir zimmi, satu kafir harbiyun. Zimmi maknanya tanggungan. Maknanya kafir zimmi orang kafir duduk dalam negeri kita, negeri orang Islam, tapi mereka taat pada pemerintah dan tidak membahayakan orang Islam, tidak ada cita-cita merebut kuasa daripada orang Islam, tidak mengkhianati orang Islam, atau tidak ada niat yang tidak baik ke atas umat Islam. Itu kafir zimmi. Nah, kafir harbi, kafir yang nak menggugatkan keamanan negeri umat Islam, atau kafir yang bertindak ke atas umat Islam dengan perkara yang tidak baik, atau kafir yang bercita-cita merebut kekuasaan umat Islam, itu kafir harbi. Makna harbi, perang. Maksudnya siapa yang tak memerangi kafir itu, dia berdosa. Makna wajib perang dengan kafir seperti itu, wajib lawan. Siapa yang tak lawan, dia berdosa. Apatah lagi kalau kita tolong kafir harbi, hukumnya dosa yang sangat besar. Soalan seterusnya, bagaimana dengan solat, pahala bacaan Quran, pahala zikirnya, adakah semuanya alam diterima Allah? Tengok, dosa besar kita buat, lepas tu kita ada zikrullah pula. Zikir pun ditimbang, dosa pun ditimbang. Kalau berat sebelah dosa, go to hell, masuk neraka. Nah, kalau berat sebelah pahala, tak ada masalah lah. Soalan seterusnya, berapa orang yang boleh solat Jumaat? 40 orang. Kalau kita kampung tak cukup 40 orang, tak cukup 40 orang semayang zuhur, pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kita nak semayang Jumaat juga, boleh ikut pandangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Kurang daripada 40 sah semayang Jumaat. Faham? Kalau nak semayang. Tapi kena ada pandangan yang kita ikut, bukan suka-suka hati. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tak cukup 40, semayang zuhur sahaja. Tidak berdosa tak semayang Jumaat. Apakah hukum bermain kad judi tapi tidak berjudi? Dia pergi di kasino Genting Highland, dia main kasino tapi tak bertaruh. Setengah ulama berpendapat hukumnya makruh saja. Sama seperti bermain buah dadu. Dalam kitab Nailul Awtar, Imam Syaukani, makruh main buah dadu dengan tidak bertaruh. Kalau bertaruh jadi haram dengan ijma' ulama. Tapi sebahagian ulama fiqh mengharamkan main daun teruk atau alat-alat perjudian, kerana alat-alat itu memang dicipta untuk derhaka kepada Allah. Soalan seterusnya sikit lagi. Abah saya kahwin 2, cerai ibu saya, bini 1. Ibu tiri sejak kahwin macam ada benda mak dara saya khabar. Bila saya besar, ibu tiri saya macam ada buat sesuatu ke abah saya. Adat kata ibu tiri saya guna benda, saya nak ke abah saya. Jiran-jiran khabar memang ibu tiri saya buat dengan orang Hindu, macam orang Indo, macam Nabi, macam nasi kangkang. Dan seakannya boleh jadi minyak pengasih sebab beza dengan ibu saya. Ibu saya ada semua dah, kerja comel lagi, baik, lemah lembut, rajin. Tapi abah saya masih nak ke ibu tiri yang baru habis belajar, dan adat kata lawa lah. Pendapat ustaz untuk selesaikan abah saya siang abah saya. Memang nampak lain. Mak dia tak pergi lawak saya 3 beradik. Tak cara, tolonglah ustaz. Dah nak tolong buat ni gitu. Abah dia kahwin bini muda baru habis belajar, cerai mak dia. Mak dia tua dah tapi baik. Dia kata mungkin mak tiri dia ada buat sesuatu yang abah dia jadi gila sangat ke mak tiri tu. Jawabnya kalau tidak ada bukti tak boleh. Dia benda kena Islam ni ada 2 saja. Boleh jadi dia buat uduh, boleh jadi tidak. Maka sangka baik dahulu. Nah, kalau ada bukti baru boleh cakap sihir dan sebagainya, insya-Allah. Tak salah pun. Kerana inna ba'dha zanni ismun, sebahagian daripada sangkaan kamu itu berdosa. Bukan tak boleh kata. Kita nak kata orang tu curi, biar ada bukti dulu. Nak kata tipu orang bahan piti sejid, biar ada bukti. Jangan boleh jadi berasa macam dia tu berasa. Jangan takut-takut bukan dia, banyak dah berasa dia orang lain. Betul tak? Jadi diorang ni abah kita berahi ingat. Dah muda, dah berahi belaka lah. Dah abahmu aku pun berahi. Dah barang muda. Dah.
Nampak? Saya kata orang kalau pokok getah pun orang hina orang. Tak, dan pokok tua dengan pokok muda, apa mana orang hina orang? Sedap terus tu kerau tu baik susu. Pokok tua tu pada cokeh buang getah dulu, buang kulit dulu. Dah lah ketok kayok kan di muka. Faham lagi? Nah, kita maaf dah kena kabur lagu tu. Kena molek ada dia kata ada jiran dia kata mok tinggi dia tu ada benda. Memang ada benda. Tidakkah orang lelaki nak? Faham lagi? Menikah itu tahu apa? Moh. Takut nak nikah lagi. Nabi Isa nak turun. Budak nikah lagi. Ya, tak ada jodoh kita. Tak ada jodoh lagi. Dah mau nikah? Dok kau? Apa gitu? Dah kata 10,000. Jual perahu-perahu kalau tu. Dah boleh nikah dah. Boleh nikah dah. Wajib ijaz nikah lagi. Nikah dah. Mukenang itu ada benda tak di dia? Ada benda tak mukenang di dia? Ada tak? Benda tu mudah cara tak mau. Faham lagi? Takut benda tu. Dia tidak apa ingat mudah. Bini muda. Kereta kita pakai botol saga. Beli tahun 85. Zaman Dr. Mahathir itu. Lepas ni beli Myvi baru. Apa mana kita naik acak? Buat apa? Takut jangan macam sihir naik Myvi. Bukan sihir. Kereta baru sudah. Kalau kereta lama macam ini tua lah. Tekan hon naik wiper. Tekan segenap tu biar air berupang. Faham lagi? Banyak masalah. Takut gitu. Jadi kalau kita nak kata boleh jadi sihir, tapi benda sihir itu benda uduh. Kena siasat, molek, kena ada bukti. Kemudian berobat. Okey? Dia kata mok dia baik. Memang dah mok. Mok ni kata mok ni baik pula. Dia baik pun orang lelaki ni dia tak baik je nak muda. Lagi baik aja dah kalau 80 nak apa dia. 60 akan ada. Suara macam tak kerek gitu. Walaupun baik ada kenam tau. Waktu tu banyak duduk sejik. Banyak duduk sejik lah. Uduh rumah. Ada nak tanya, apakah hukum saya bendahari? Ada kalanya saya guna duit untuk tukar. Apakah hukum haramnya Ustaz? Setengah ulama kata boleh tukar. Kerana nilainya sama saja. Okey, kita bendahari masjid, dah hantar, okey, dapatlah duit derma orang RM100. Faham? Bendahari pun ambil 100 dia sekeping, bos dalam tabung masjid, 100 kan derma tu dia ambil ke dia. Kerana anak sekolah senang. Faham lagi? Ada ulama membolehkan, tapi ada ulama kata tak boleh. Kerana duit orang tu fresh derma orang. Faham lagi? Biar siapa tangan siapa maksud. Jadi sebaiknya jangan buat. Kerana keluar pada khilaf ulama yang melarang. Apakah hukum perempuan jadi pemimpin? Kalau pemimpin kecil boleh. Kalau pemimpin besar ulama tak benarkan. Contoh jadi Perdana Menteri, jadi Presiden negara. Kerana perempuan ini dia tak sesuai dengan setiap hari dapat bekerja kerana dia ada haid, dia ada nifas dan sebagainya. Dia perlu keluar rumah minta izin suami dan sebagainya. Jadi kepimpinan yang kecil itu ada yang membolehkan. Kepimpinan yang besar itu sebaiknya jangan. Saya menyewa kemudian terlibat dengan banjir, dapat bantuan banjir. Tuan rumah minta daripada saya bantuan banjir yang saya dapat itu dengan alasan rumahnya tenggelam kerana banjir. Perlu ke saya beri duit itu pada tuan rumah yang saya sewa? Baik. Dia sewa rumah, padang rumah dia kena banjir. Faham lagi? Maka kerajaan pun bagilah duit ganti rugi. Duit itu untuk apa sebenarnya? Tengok pada pemberi. Apa tujuan? Tujuannya mengganti kerosakan kena banjir. Maka wajib penerima gunakan duit baiki rumah. Rumah itu dapat kepada manfaat dia, penyewa dapat duduk dalam keadaan rumah sudah dibaiki, dan bila penyewa sudah tidak menyewa, rumah itu dalam keadaan baik, diserahkan balik pada tuan. Dua-dua dapat manfaat. Tapi kalau memang kerajaan memberi kepada orang mangsa saja, bukan untuk baiki rumah,
sebagai bantuan kehidupan, contoh, maka tak wajib beri kepada tuan rumah. Faham lagi? Soalan seterusnya, saya telah beristeri tapi masih ingat masih berhubung dengan kekasih saya dulu tapi telah bersuami. Saya dengan kekasih saya masih sayang menyayangi. Mesti saya, kekasih saya akan beri hadiah dan dengan ucapan kasih sayang. Jika ada masalah rumah tangga, saya akan ceritakan kepada bekas kekasih saya apakah hubungan kami. Oh, parok dah, orang masih tipu. Dia dah kahwin tapi ada bekas kekasih. Okey, dia dah berkahwin tapi ada bekas kekasih. Maknanya telah ada isteri. Bermakna perempuan yang kekasih dia dulu pun telah bersuami, tapi mereka masih berhubung. Hukumnya ada yang haram di sini. Yang haram tu ialah masih lagi berkasih sayang. Haram. Kerana dia berkasih dengan isteri orang. Yang kedua pula masih lagi berjumpa untuk celebrate, sambut hari jadi dan sebagainya. Hukumnya haram. Kerana orang perempuan isteri haram pergi jumpa laki-laki mana-mana pun. Dan kalau jumpa mestilah keperluan yang sangat dan ditemani mahram dalam keadaan tidak terfitnah. Yang dimaafkan hanyalah ingat saja. Ingat tak apa. Kita lama berkasih dengan dia 10 tahun, nikah dengan perempuan lain, mestilah banyak ingatan dalam hati, betul tak? Maka kita nak buang dalam hati kita payah. Benda itu dimaafkan syarak. Tapi yang boleh buang wajib buang. Nombornya, gambarnya semua wajib buang. Kerana isteri orang. Ingat kalau dia sudah berkahwin menjadi isteri orang, tak boleh lagi kita simpan gambar-gambar dia. Nampak? Tak boleh lagi. Baik, soalan lisan sekarang sebelum kita balik. 9, 12 minit. Soalan lisan. Cuba. Tak ada Ya. Waalaikumsalam. Macam di akhirat saya semua, kan? Boleh tak kita tutup balik hutang kita daripada orang Pakistan, orang kafir lah, sekiranya dia pernah hutang dengan kita? Baik. Orang bukan Islam hutang kita atau aniaya kita, adakah kita ni di akhirat dapat balik hak kita? Jawabnya ya. Semua akan dapat balik. Dalam hadis tentang muflis, Nabi pernah tanya para sahabat, siapakah muflis? Manil muflis? Siapakah orang yang muflis? Sahabat kata, al-muflisu ya Rasulullah man la mata' wala dirhamalah. Orang muflis ialah orang yang tak ada duit dan tak ada harta. Nampak? Nabi kata orang muflis itu bukan. Orang muflis yang sebenar ialah orang yang jaa yaumal qiyamah bi salatin wa hajjin wa siyamin wa zakatin. Orang yang muflis, orang yang pada hari kiamat nanti dia datang membawa pahala puasanya, pahala hajinya, pahala zakatnya, pahala semayangnya, banyak pahala. Tetapi dia ada menganiaya orang lain. Maksudnya dia berhutang dengan orang lain, sama ada hutang itu hutang darah atau hutang harta. Maka dibayar di akhirat dengan cara kalau orang tu orang Islam yang ada pahala, dibayar dengan pahala kepada Allah. Okey? Kalau dia orang Islam, kalau dia orang kafir tak ada pahala, Allah akan beri pahala kepada awak kerana dia sudah menganiaya awak di dalam dunia. Semua kemudian orang kafir ini turiha finnar, dibuang dalam api neraka. Okey? Lagi soalan. Cepat. Cepat, budak-budak boleh tanya. Ya, peluang bertanya. Jangan takut. Ya, belakang. Waalaikumsalam. Tengah sembahyang jemaah. Kita terbatal. Lepas tu mana lebih baik? Kita tunggu situ ke kita keluar? Batal sembahyang jemaah. Tengah sembahyang, kita batal. Keluarlah. Ambil wuduk. Cara nak keluar, kalau kita duduk depan sekali, keluar. Jangan lintas depan orang.
Depan ada pintu, keluar kot pintu. Depan ada tingkap, panjat tingkap. Okey. Kalau tak boleh kita duduk di tengah saf, kita nak litar kiri kanan, litar depan orang solat. Nah, maka kita pusing belakang, kita ulur tangan. Orang yang di belakang buka, sunat buka. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong. Okey? Ulur tangan begini, orang belakang buka. Buka awak boleh lalu awak. Boleh tak? Boleh. Jangan bila orang ulur salam lah, Allahumma shalli alaihi. Okey? Kalau tak boleh, duduk di situ. Nah, kerana dilarang litar depan orang solat. Okey, lagi soalan. Muslimat tak mau tanya. Nak gosok tudung tak mau kedu. Tanya. Ni raya repang kali kain tudung gosok. Dia. Ada lagi tak? Tak ada Ada lagi Kaitan dengan solat jamak qasar. Jalat jamak qasar. Kaitan dengan jamak qasar. Maknanya contoh saya daripada Pasir Mas, saya pergi ke Terengganu. Lepas tu saya balik semula ke Kota Baru. Semasa di Kota Baru tu masuk waktu maghrib. Boleh tak saya jamakkan qasar maghrib? Boleh. Pasal Kota Baru belum sampai Pasir Mas. Yang tak boleh awak balik Kota Baru lalu ke Pasir Mas. Tapi kalau awak lalu Kubang Keriang tak apa. Okey? Dia dah lalu Pasir Mas, hilang nama musafir, tak boleh jamak qasar di Kota Baru. Maknanya dalam daerah tu tak boleh lintas daerah. Tak boleh lintas daerah atau mungkin. Okey? Lagi soalan. Ada lagi? Cepat. Tak ada lah. Tak ada. Kita tutup majlis. Terima kasih pada sekalian pihak, sama ada yang bertanya atau yang beri sumbangan derma. Pihak masjid dahulukan ucapan jutaan terima kasih. Allah sajalah yang akan sempurnakan pahala berlipat ganda di akhirat sana. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.